Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah kita menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, ringkasan tafsir Munkasir. Di mana kita sampai kali terakhir itu perbincangan kita pada ayat yang terakhir kita bincangkan adalah ayat 103 bukan, tadi 113. 113 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat ke 113. Ini kali terakhir kita bincangkan itu. Okey. Last kali kita bincang tu, kita ambil berkenaan dengan okey. Tentang tajuk apa? Tajuk okey. Kita mula dengan tajuk yang tu, tajuk 110 kan. 115 yang ayat dia datang berbunyi tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang turun pada Nabi sallallahu. Okay, kita ambil itu sampai last sekali 10. Mula kita ambil pasal benda tajuk berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk masalah-masalah berkaitan dengan tajuk apa? Jihad yang diperintahkan Allah Taala. Bila Allah turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 105 akan nyatakan inna anzalnaka kitab bil haqq ilaikal kitab. Mungkin turun pada engkau Muhammad kitab bil haqqi kebenaran. Litahkum bainan nas bima arakallah, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa Allah Taala melihat kepada engkau. Wala takum lil kha'ina khasima, jangan kau jadi untuk orang yang mengkhianati sebagai pendebat atau pembahas bagi pihak mereka. Jadi okey, dan juga wastaghfirillah, dan minta ampun kepada Allah Taala, innallaha kana ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita kata ayat ni sebenarnya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tajuk pada keputusan untuk orang-orang munafik di kedudukan, maka Allah Taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pendebat dan pembahas dengan mereka. Okey. Pasal pasal mereka sering datang Nabi untuk minta alasan, untuk beri alasan untuk dilepaskan daripada kesalahan. Jadi Allah Taala suruh Nabi jangan ni, dan Allah terangkan tentang pelarangan tersebut dengan ayat 107, wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum, kamu jidal bagi pihak orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Kedua tak nak keluar jihad dan keluar macam-macam alasan. Ini kemudian Allah Taala terangkan. Kemudian Allah terangkan sifat mereka, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfiruna Allah, mereka muruk daripada manusia dan mereka tak muruk daripada Allah Taala. Sedangkan Allah Taala bersama mereka ketika mereka membahaskan atau membincangkan pada tengah malam apa yang Allah tak redai daripada kata-kata. Bahkan Allah bima ya'mal ba'na muhita, Allah Taala kerjakan amat-amat meliputi. Allah Taala terangkan ini kalian menjidal bagi mereka pada kehidupan dunia. Siapakah akan menjidal untuk mereka pada hari kiamat nanti. Jadi Allah Taala terangkan tentang kedudukan tersebut. Kemudian ayat 110 hingga 113 yang kita ambil, Allah Taala terangkan berkenaan dengan hukum asal. Asal bagi siapa yang beramal, kita tak boleh jadi pembahas bagi sesiapa pun, dan bagi siapa melakukan keburukan atau menganiaya diri sendiri, maka diminta ampun kepada Allah Taala, dia akan dapati Allah Taala itu pengampun amat penyayang. Bagi siapa yang buat dosa, tapi di dosa tu dia hanya buat untuk diri sendiri, Allah Taala amat mengetahui, amat bijaksana. Dia putuskan itu paling layak. Kemudian Allah Taala terangkan bagi siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia lemparkan dengan dosa tadi kepada orang yang bersih, yang tidak bersalah, maka dia telah menanggung akan kedustaan dan juga dosa yang besar. Kemudian Allah terangkan, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum ayudilluk. Kalau tidak kelebihan Allah Taala atas engkau Muhammad dan rahmatnya, pasti berikinan sekumpulan daripada mereka untuk menyesatkan kau. Tapi namun mereka tak boleh sesatkan kecuali mereka sendiri. Mayadrunaka min syai', mereka takkan berat engkau sedikit pun. Mana kalau mereka buat apa pun takkan sampai. Maka Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala turun pada kau kitab dan hikmah dan ajar engkau apa yang kau tak ketahui,
dan kelebihan Allah Ta'ala kata engkau adalah amat besar. Maksudnya kemenangan atau apa yang Nabi yang dapat daripada bantuan Allah Ta'ala semua daripada Allah Ta'ala sendiri. So jadi hari itu kita habiskan. Okey, jadi insyaAllah kita akan masuk pada ayat 114 sampai 119. Okey. Kalau ikut pada ayat kita punya ringkasan tu. Okey, kalau ikut pada tajuk kita, ringkasan tajuk kita bincang dulu. Ini masuk pada tajuk baru Ini tajuk baru. Sebab dah lepas dari betul. Bukan dia tajuk baru dulu, bukan tajuk baru kepada bincangan keseluruhan, tapi dia bahagian baru dah lepaskan berkenaan dengan tajuk larangan untuk minta maaf atau keampunan untuk orang munafik. Okey. Kalau kita lihat kat sini ayat 14 sampai 122 yang Allah terangkan berkenaan dengan tajuk masalah bisik-bisik ataupun seseorang manusia tu bila dia buat satu perancangan ke atau bincangan ke, ia tak ada kebaikan pada keseluruhan apa yang dibahas atau dibincangkan. Itu yang kita akan baca insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لا خير tiada kebaikan fi kathirin dalam kebanyakan min najwahum daripada bisikan-bisikan mereka. Najwa ni bisik, cakap-cakap khas, cakap-cakap panggil apa, perbualan-perbualan yang tersembunyi. Mana orang tu bisik pada ni, yang bisik sekian tak beritahu orang lain, beri najwa. Okay. Orang kata tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali illa man amara bisadaqatin, orang merintahkan dengan sedekah, untuk bersedekah, au ma'ruf atau kebaikan, sebarang kebaikan yang lain, au islahin bainan nas atau pembaikan di antara manusia. Perbuatan bisik-bisik tak ada kebaikan kecuali kalau ia untuk perkara-perkara tersebut sahaja. Kalau dia kata conspiring, berbisik-bisik tu untuk memburukkan orang dan sebagainya, maka itu akan masuk surah Al-Hujurat kisah kenaan dengan panggil ribah atau perumpat. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa buat itu, mana bisik-bisik untuk sedekah, untuk menyuruh sedekah atau kebaikan ataupun kebaikan antara manusia, dia buat itu ibtigha'a mengharapkan, ibtigha'a mahukan atau inginkan, mardatillah keredaan Allah, keredaan Allah. Dia mardah mardah tu untuk plural okey, mardah. Fasaufa nu'tihi, maka akan nuktihi kami berikan dia ajran azima, ganjaran yang besar, yang hebat. Wa man yushakikir rasula, dan barang siapa yang menentang Rasul, maksud dengan perbuatan bisik-bisik tadi cuba untuk menentang Rasul, mengajak orang untuk menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah mana ma tu mana terjemahkan harfiah dia min ba'di ma, sudah dari mana, sesudah dari mana. Tabayyana lahul huda, nyata kepadanya al-huda, petunjuk. Nyata kepadanya petunjuk. Wa yattabi', dan dia ikuti, dan dia mengikut ghaira sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang beriman. Diikut bukan jalan orang-orang beriman. Sabil, jalan al-mu'min, orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia, ma tawalla, mana yang tawalla, dia berpaling. Dia nak pergi mana, dia hadap ke mana, kami biarkan dia menghadap. Wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan dia, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, itu neraka. Wasa'at masira, dan ia seburuk-buruk masira, tempat kembali. Okey. Dia kata kat sini, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum, tiada kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka. Yakni kalam an-nas. Ini kalam an-nas. Yang dimasukkan di sini adalah kata-kata manusia. Kalam an-nas.
Tiada kebaikan pada banyak bisik-bisikan mereka, itu kata-kata manusia, tak ada kebaikan. Illa except man amara bisadaqatin, siapa yang merintahkan dengan bersedekah. Au ma'rufin, atau merintahkan dengan perkara baik. Au islahin, ataupun pendamaian bainan nas, antara manusia. Ai illa najwa man qala dzalika kama ja'a fil hadis. Kecuali bisik-bisikan sesiapa yang berkata pada itu, man qala dzalika, siapa membuat perkara itu, kama ja'a fil hadis, macam datang hadis Nabi sallallahu mengatakan itu, mengatakan untuk sedekah, mengatakan untuk sekian. Macam datang hadis alladzi rawahu Ibnu Madawih an Ummi Habibah, daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha, qalat, kata Ummi Habibah, azalnya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam ibni Adam kulluhu alaihi la lahu. Kata-kata anak Adam kulluhu, kesemuanya, alaihi, kena ke atas dirinya, mana di tanggungan. Dia kalimah gunakan ala atau la. Itu macam kita kalau doa, kita kata doa kebaikan, doa lahu, ud'ullaha li. Kalau ada kata ala, dia bentuk dia ke musibah. Doa ala dia tak sama macam ni. Jadi lam dengan lam li, li itu dengan ala tu, dia memberikan meaning yang berbeza. Jadi kat sini dalam ayat ni dia kata, dalam hadis Nabi ni dia kata kalam Adam kulluhu alaihi, kata-kata Adam kesemuanya ke atas diri, maksud tanggungan ke atas diri dia, beban ke atas diri dia. La lahu, bukan kebaikan baginya, bukan pahala untuknya. Ma khala, selain selain ma khala, apa yang selain amrin bi ma'rufin, okay, perintah dengan kebaikan, au nahyin an munkarin, atau larangan daripada kemungkaran, au zikrillah azza wa jalla, atau berzikir mengingati Allah azza wa jalla. Maksudnya itu yang datang daripada kata-kata manusia ni, semua kena ke atas dia. Kata pasal orang, dia burukkan orang ke, dia cakap benda dia tak tahu ke, semua tu kena atas diri dia. Unless perintah kebaikan atau larang kemungkaran, ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu saja yang memfaedah untuk anak Adam, bukannya kena ke atas diri dia. Maka dia kata faqal Sufyan wa huwa Tsauri, dia kata dia dengar riwayat hadis ni, dia kata au ma sami'ta Allah yaqulu fi kitabi, au ma sami'ta Allah yaqulu fi kitabi, atau tidak akan kau dengar. Dia rawi hadis ni, kemudian dia baca, lepas bersebut hadis ni, dia kata pada orang yang mendengar hadis ni pada dia kata, adakah tidak atau tidakkah kali engkau mendengar Allah Ta'ala berkata dalam kitabnya. Allah Ta'ala berkata dalam kitabnya, ayat ni lah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada banyak kata-kata atau bisik-bisik manusia ini, mereka untuk manusia, kecuali siapa yang memerintahkan dengan bersedekah atau menyuruh dengan kebaikan atau membaikkan di antara orang ramai. Fa huwa hadza bi ainihi, maka ia adalah ini, sebiji-biji atau ainihi, benda yang sama. Aw ma sami'ta, ataupun tidak ada yang kau dengar, sami'ta Allah yaqul, Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqulu ruh wal malaikatu yauma yaqumu ruh wal malaikatu safa. Pada hari akan bangkit atau bangun, surah An-Naba ayat 38, yauma yaqulu ruh, hari mana berdirinya ruh itu, Jibril alaihissalam, wal malaikatu safa, dan para malaikat dalam keadaan berbaris. La yatakallamun, tidak mereka berkata-kata, illa man adlahu rahman wa qala sawaba, kecuali siapa yang diizinkan untuknya oleh Ar-Rahman, Tuhan punya izinkan dia untuk bercakap, wa qala sawaba, dan dia akan kata yang benar saja, yang elok. Maka fahuwa hadza bi'ainihi, maka ia ini adalah serupa macam hadis Nabi itu kata, hadis yang Ummu Habibah cakap tu. Aw ma sami'ta Allah yaqulu fi kitabihi, atau tidak akan kau dengar Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wal asri innal insana fi khusr, demi masa atau demi waktu asal, semua manusia benar-benar dalam kerugian, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, yang berpesan-pesan, saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Fa huwa hadza bi ainihi, maka ia ini dengan ain, maksudnya ini dia sebiji, ini dia sebiji, dia tu macam di sabda Nabi tu. Okey, itu maksud dia, Hasan Basri dia ambil, dia dengar, dia apa kan ni, Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan hadis berkenaan, kemudian dia sebutkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan tajuk kata-kata manusia ini tak ada kebaikan kecuali pada benda-benda yang Allah tentukan. Okey. Wa qarawa hadzal haditha at-Tirmidzi wal Ibnu Majah. Ini kita meriwayatkan hadis ni
Tirmidzi dan Ibn Majah. Walam yadhkura fa aqwal Ats-Tsauri. Tapi mereka berdua tak sebut akan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri yang membawakan ayat Quran berkait dengan tajuk sabda Nabi itu. Semua kata-kata anak Adam kena ke atas dia, bukan untuk dia kecuali. Jadi itu hadis tu. Memang riwayat Tirmidzi dan juga Ibn Majah ada, tapi dia tak sebutkan berkenaan dengan tambahan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri mengaitkan dengan ayat surah An-Nisa ayat 104 ni kita baca ni. Ayat 104 ni kita baca ni tidak ada dalam 114 ni tidak ada dalam riwayat Tirmidzi dan juga Ibn Majah. Wallahu a'lam. Semua qala Tirmidzi berkata Tirmidzi hadithun gharib. Hadis ni satu jalan periwayatan sahaja. Gharib tu maksudnya satu jalan periwayatan. Nak boleh dengar tu sahabat seorang yang ceritakan, bukan dengar, ceritakan sahabat seorang je atau tabi'in seorang saja atau tabi'in seorang je. Dalam periwayatan ni satu. Begitu, gharib. Okey, warawa Imam Ahmad, dari Imam Ahmad an Ummi Kalthum binti Uqbah, dari Ummi Kalthum binti Uqbah, anha sami'at Rasulullah SAW yaqul, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi fa inni khairan aw yaqulu khairan aw yaqulu khairan. Okey, bukanlah al-kadzab, bukanlah orang banyak berdusta itu alladhi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan di antara orang ramai. Fa inni khaira, lalu dia menumbuhkan kebaikan, aw yaqulu khaira, atau dia mengatakan kebaikan. Bukanlah pembohong itu orang yang membaikkan antara orang ramai lalu dia membuahkan atau menghasilkan kebaikan ataupun mengatakan kebaikan. Wa qalat, dan berkata Ummu Kalthum, lam asma'hu yarkhasu fi syai'in mimma an-nasu mimma lam asma'hu, aku tak mendengar baginda memberi kelonggaran pada sesuatu. Mimma bainan nas pun ya. Jadi macam dia hilang huruf. dia hilang huruf. Tak macam tak kena dia punya apa, dia punya lafaz tu. Macam seolah-olah apa ada tertinggal. Okey. Dia kadang dalam bahasa Arab ni bila kita perhati betul, bila dia punya bunyi pelik tu kan. Ni yang kita kata kita apa, kalau kita perhati tu kita akan nampak lah. Biasa kita baca buku bahasa Arab, dia akan ada apa sikit lafaz yang apa, kalau kita dengar balik dia janggal lagi. Dia janggal. Bahkan kadang-kadang ada sebahagian para ulama bila nak hukumkan satu hadis tu tak sahih dan sebagainya, dia akan melihat kepada tajuk tu lah. Tajuk berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan lafaz yang tertinggal, tinggal lafaz yang macam tak ada. Dalam apa macam lafaz bunyi rakakah. Rasa apa bunyi macam apa? Bunyi macam bunyi itu macam apa lah, macam apa, tak daripada orang Arab begini. Tak daripada orang Arab. Bila orang Arab cakap ni sebenarnya kita boleh faham bunyi itu macam mana, lain macam sikit. Bila bunyi lain macam ni ada tinggal lagi. Ya. 2, 3, 4, 6 ya. Dia buka cetakan lain je. Saya rasa tinggal kalimah apa. Ada riwayat Ibnu Kalthum tu, dia sebut tentang dia kata aku tak mendengar Nabi SAW memberi kelonggaran pada suatu yang di antara manusia tu, mimma bainan nas ke finas, maksud ada tinggal kalimah. Kecap. Okey. Yaquluhun nas, mimma yaquluhun nas. Ada kalimah tertinggal. Kat situ. Dalam kita lafaz tu mimman nas tu, dia kat tengah tu ada mimma yaquluhun nas, daripada apa yang dikatakan ia oleh manusia. Ada kalimah tertinggal kat sini.
Yang riwayat hadis tu ada sambungan dia. Sebab tu mimma nas tu tak boleh. Dia bahasa Arab tak kena. Mimma fi nas boleh, mimma apa yaquluhun nas tu yang betul dia. Mimma yaquluhun nas betul dia. Itu ada kalimah tertinggal. Okey, dia kata berkata Ummu Kalsum binti Uqbah, dia kata ana hasami'a Rasulullah SAW yaqul, boleh dengar Rasulullah SAW bersabda, dia kata laisal kadzdzab, bukanlah pembohong itu, pendusta itu, alladhi yuslihu bainan nas, untuk orang yang mendamaikan di antara manusia, fa yanmi khaira aw yaqulu khaira, lalu dia membuahkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Jadi maksud dia bila kita contoh macam bila orang kata bohong sunat tak ada. Tapi kat sini yang Nabi nafikan, bila orang tu dia bercakap tidak benar pada untuk mendamaikan dua orang yang bertelagah. Orang tu gaduh, lepas tu mungkin salah seorang tanya dia, kau kutuk aku ke? Dia cakap tidak. Sedangkan memang tu kutuk. Dia tak cakap benar. Tapi Nabi kata ini bukan bohong, bukan pendusta. Bahkan Nabi riwayat dia kata aku tak kira sebagai pendustaan. Okey. Jadi dia kata sini dia kata jadi lepas tu Ummu Kalsum kata lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu nas, aku tak mendengar baginda SAW memberi kelonggaran pada sesuatu daripada apa yang dikatakan oleh orang ramai, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 perkara. 3 perkara. Itu pertama fil harbi dan peperangan. Ni yang mungkin ada orang kata bohong sunat, tak, bukan bohong sunat. Pasal ikut pada Nabi SAW punya penjelasan, ia bukan pembohongan pun, tak dikira penipuan. Macam dalam peperangan, bila musuh datang tanya kita berapa banyak senjata kita ada, berapa buah helikopter, berapa buah kapal terbang, berapa buah sekian, kita edarkan. Ini maklumat yang kita kata sangat bahaya, yang tak sepatutnya musuh tahu berapa persiapan ataupun kita punya aset daripada kapal terbang dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni kelakar lah dalam Allah ada macam kadang-kadang menteri-menteri yang tak bijak bila berikan maklumat sedemikian. Dia benda tersebut tak pernah elok pun. Bila perbuatan tersebut bila kita dedahkan, dia membahayakan negara. Sebab tu tak boleh. Kita bukannya kerja kita untuk memburukkan. Kita suka orang boleh, tapi bila benda tersebut sensitif kan, dalam peperangan kita tak boleh kita kata pada musuh bagi tahu senjata kita banyak mana, peluru banyak mana. Ini sangat salah lah. Sebab tu Nabi sendiri SAW, cuma beza Nabi SAW bila perang Badar dari mana? Daripada air. Orang ingat Nabi datang daripada kawasan air. Nabi pula maksudkan datang daripada air, daripada air mani. Maksud dia hasil kejadian manusia. Dia tak kata mimma imahin, kan Allah ciptakan manusia daripada air ini. So bila Nabi jawab tu betul juga. Jujur jawapan dia kata jawapan tadi bukannya direct pembohongan. Sebab Nabi jawab dengan bentuk macam tu. Sebab Nabi SAW sendiri memang kita terpelihara, tak pernah berdusta walau sekali pun seumur hidup. Itu perbezaan yang kita panggil yang menjadikan baginda berlainan dengan orang lain. Tapi kalau kita pula kami kata musuh tanya kan, kita terus teranglah. Bukan daripada sekian dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan. Bahkan kalau musuh kata nak serang bila, kita bagi tahu tarikh halah, pun tak ada masalah juga. Dia kita panggil luru bendul dalam perkara macam ni, tak boleh. Sebab ia akan membahayakan nyawa umat Islam sendiri. Dan peperangan ni adalah khid'ah. Memang perang tu adalah satu benda tipu daya. Tapi ini applicable pada peperangan dalam bentuk dengan orang kafir saja. Sama Muslim dan sebagainya, tak ada pernah diajarkan bahawa kita perang sama Muslim ni atau perang fitnah. Ataupun kita macam terlibat dengan politik boleh menipu ni, tak ada. Dia tak diajarkan dalam agama. Tak diajar dalam agama. Kemudian wal islahi bainan nas, mendamaikan antara orang ramai. Ini balik pada ayat Quran kita 114 surah An-Nisa ni, mendamaikan antara orang ramai. Wa hadits rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zawjaha. Okey. Wa hadisi rajuli imra'atahu, dan cerita seorang lelaki akan isteri dia, ataupun cerita seorang isteri akan suami dia. Mana bila suami cakap pada isteri cakap pada suami. Itu benda yang Nabi kata aku tak kira pembohongan ataupun aku tak kira pendustaan. Yang terutama macam isteri masa tak sedap. Kan nak kata tak sedap. Kena kata sedap. Kalau kata tak sedap alamatnya kandung lah. Isteri pula kalau suami kata saya handsome ke tidak. Walau tak handsome, bercakaplah handsome. Ini kita kata yang tak dikatakan sebagai pendustaan. Tak dikata penipuan. Tak dikata sebagai penipuan. Itu yang kita nak kena define betul bahawa ini Nabi kata bukan bohong sunat, bukan bohong sunat.
bukan bohong sunat. Tapi Nabi kata bukan pembohongan pun, bukan dikira penipuan pun. Ya, itu yang kena faham. Dia kata wakat Ummu Kalsum, namanya Ummu Kalsum bintu Uqbah, bintu Uqbah ni minal muhajirat, dia termasuk wanita-wanita yang berhijrah. Allati bay'na Rasulullah SAW, yang dia membai'ah Rasulullah SAW, yang dia datang bai'ah Rasulullah SAW. Ini wanita yang berhijrah yang bai'ah Rasulullah SAW. Waqarrahul jama'atu, dia telah berikan hadis ni jamaah siwa Ibnu Majah. Nahwahu, seumpamanya. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada riwayat yang lebih kurang sama bunyi dia, tapi ialah kecuali Ibnu Majah saja yang tak ada riwayat ni. Okey. Itu maksud dia. Kemudian dia kata warawah Imam Ahmad tu, Imam Ahmad an Abi Darda bin Abi Darda. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ala ukhbirukum bi afdali min darajat salah wa siyam wa sadaqah. Ala ukhbirukum bi afdala min. Bi afdala min. Hendakkah ala ukhbirukum, hendakkah kamu aku beritahu, hendakkah aku beritahu kamu bi afdala tentang lebih afdal, tentang yang lebih afdal min darajat solat, daripada darjat solat darjat wasiyam wa sadaqah, puasa dan sedekah. Qalu bala, mereka kata bahkan ia, ya Rasulullah. Qala, baginda bersabda, islahu dzatul bain, mendamaikan di antara dalaman di antara dua pihak. Zatul bain ni, zat ini diri lah, dalaman diri, baina al-bain, ataupun di antara dua yang bertelagah. Di antara dua yang bertelagah. Zatul bain Zatul bain, ya. Ustaz, kalau kita berkhilaf boleh tak? Contoh macam nak pergi kuliah sunnah tapi ada di kalangan orang terdekat tak suka kita hadir kuliah sunnah. Bila tanya nak pergi mana, kita jawab dengan kawan. Ini bukan perang. Kat kuliah tu memang kita akan jumpakan kawan kita pun. Cuma kita jawab macam apa? Sebab tak nak orang tu tahu kita hadir kuliah sunnah. Itu tak adalah direct. Kita kata, ni jaga sikit. Sebab saya ingat dulu ada tajuk ni dibahaskan. Zatul bain tu maksudnya ahwal bainakum, keadaan di antara kalian. Okay, memang ada timbul tajuk. Ni macam tajuk yang timbul student-student kita di universiti bila mereka terlibat dengan gerakan usrah-usrah kumpulan-kumpulan harakah Islamiah ni. Diorang kadang-kadang ada yang buat macam tu. Kalau ni nak pergi sekian. Dia mungkin dia kata kita kata benda tu dia kena bezakan. Masalah kena bezakan antara mendamaikan antara orang, peperangan dan juga dengan apa yang kata-kata suami beristeri bersuami tu, yang kita kata benda tu kalau kita detailkan sikit, kita dalam perbuatan kita untuk membaiki masyarakat, mengelokkan masyarakat, dia bukan perang, bagi islah pembaikan, nak menasihati orang ramai sebagainya. Dalam bentuk itu kita kata kita yalah, kalau khilafnya tu kita ni kata nak study ke boleh jugalah. Cuma kita bezakan kat sini, kita tak nak samakan macam peperangan. So orang depan kita tu Muslim. Pasal dalam peperangan yang Nabi sebutkan, itu antara kita dengan kafir. Tak ada dekat situ kasih sayang, tak ada di situ sebarang panggil hubungan muslim dengan muslim, hak muslim tak ada. Sedangkan bila kita dalam sama muslim ni, dia ada perbezaan dari segi muamalah.
muamalah maksud dia dari hubungan dan sebagainya, dia tak ada tajuk. Memang benda tersebut tidak ada sebarang gangguan di situ. Maksud dia bila kita, bagi saya kalau ikutkan berlaku jujur lebih baik. Elakkan daripada berbohong. Cuma lah mungkin lah macam tadi kita kata pergi helah kan. Kita kata tak nak orang tu sekian, terasa kita guna helah cakap benda yang double meaning. Double meaning lah macam tadi kan, jumpa kawan. Jadi belajar lah kan, boleh je jumpa kawan, tapi lah benda tu still tak berapa digalakkan. Sebab benda tak masuk dalam yang Nabi sebut 3 tadi. Nanti yang Nabi sebut 3 tadi tu, 3 tu, itu memang 3 tu je lah yang patutnya kita tumpukan. Okey, Assalamualaikum Ustaz, kalau bohong isteri dia poligami tapi tak mengaku, okey tak? Okay, sebenarnya tajuk dia poligami ni, benda tu memang halal dalam agama. Dan sebenarnya isteri tak boleh haramkan benda yang halal. Isteri itu punya kemarahan, tak boleh haramkan yang halal. Cuma kalau dia cakap benda berkenaan, menjadi gaduh perang dan sebagainya, maka tak payah bagi tahu lah. Macam kisah ni ada kisah apa? Tentang ada tu. Ingatkah hadis kisah ni disebut oleh ya, ada itu. Hasan bin Sabit. Kisah Hasan bin Sabit. Dia kan pandai syair. Ni kisah ni kalau kita sampai nanti jumpa kot. Kita tengok kat mana. Sekejap ni. Sekejap. Dia apa? Sekejap Saya ingat pasal tu ada orang soal. Pasal dia dia sebut syair. Dia cerita macam ni. Dia Sekejap. Okey. Bukan Abdullah bin Rawahah. Dia hadis ni dikeluarkan dalam Sunan Darqutni. Dalam keadaan mursal Dari riwayat tu Abdullah bin Rawahah dia buat hubungan dengan hamba dia. Okey. Hamba wanita bagi seorang yang pemilik tuan yang ada hamba wanita dia boleh buat macam isteri. Cerita dia Abdullah bin Rawahah dia pergi tidur dengan hamba dia. Kemudian ni kisah dalam zaman hidup dia. Betul, kemudian bila mana isteri dia datang bawa pisau. Kan? Bila isteri dia datang bawa pisau kan. Dia kata bila tanya kenapa bawa pisau, dia kata nak tikam belakang Abdullah bin Rawahah. Jadi bila isteri dia tanya ada tak ada hubungan, dia kata tidak, orang junub dia kata tak boleh baca Quran. Orang junub tak boleh baca Quran. Lalu isteri dia kata apa? Isteri dia kata baca Quran. So dia pun baca syair. Dia baca syair pada isteri dia. Lalu isteri dia ingatkan Al-Quran. Ni kalau perempuan dengar mengamuk ni. Perempuan memang marah lah kalau ayat macam ni kan. Okay. Jadi isteri dia dibacakan syair pada isteri. Isteri tak tahu Quran. Sebelum tak tahu Quran, isteri dia pun jumpa Nabi dan cerita. Nabi ketawa. Tapi pengajaran kisah tersebut adalah memang halal untuk seorang lelaki jadikan hamba dia macam isteri. Kemudian bila benda tu halal dalam agama, tak boleh diharam kepada seorang isteri. Okay, helah seorang suami gunakan tidak memanjangkan kebalahan. Jadi isteri dia dikira sebagai tidak dikira sebagai penipuan. Sebab tak nak, macam tadi lah makan tak masak tak sedap lah. Kalau cakap benar kan gaduh. Kalau tak cakap benar, isteri tu happy. Dia tak cakap lah. Dia cakap benda tu, dia cakap tak sedap lah, kata sedap lah. Itu perbezaan, kita fahamkan betul. Dari sini. Kalau benda tu halal, halal lah. Dalam agama macam nak dikatakan haram pula. Mana ada perempuan suka dimadukan? Itu basic. Kan? Tapi kalau dia kata benda tu isi tu boleh terima, tajuk lain. Kalau isi tak boleh terima, dia tajuk lain pula kan. Jadi secara asasnya, memang lelaki tersebut, dia buat benda yang halal. Macam bersedekah lah. Kalau kita bersedekah, isi kita tak suka. Contohnya kita sedekah, ni ada orang cerita ni saya soalan. Dia kalau sedekah,
pada keluarga dia, bagi tolong adik-beradik dia. Isteri tak suka. Isteri tak suka. Isteri tidak suka. Walaupun duit tu duit dia. Dia bagi tu duit dia. Bukan tak cukup pun dia punya pemberian pada isteri cukup. Cuma isteri dia tak suka. Jadi bila isteri tanya duit tak ada ke apa benda, dia tak cerita pun tentang pemberian sedekah yang dia buat. Pasal bimbang bergaduh dan sebagainya kan. Maka tak bagi tahu. Macam tu keadaan dia. So nak kata bahawa tak mengaku benda berkenaan, ikutkan tak salah pun. Benda berkenaan kalau kata betul bergaduh. Maka tak perlulah. Tak perlu buat pengakuan. Cuma cuma seorang lelaki dalam perkara ini kena ingat, bila isteri dia ada isteri yang lain, dia pun ada orang soalan. Mana seorang lelaki ada isteri, dengan isteri ada anak. Kemudian bila dia mati, diketahui rupanya dia ada isteri lain yang ada anak juga. Dia akan ganggu faraid. Kalau dia kata kalau tak keluarga pertama tu akan okey je, tiba tengok ada orang lain yang akan tuntut harta, dia akan jadi gaduh. Walaupun memang bukan hak diorang untuk sekat pun. So lelaki yang menyorokkan perkahwinan dia kena bijaklah, kena tahu bahawa sampai kadar mana berhak dia untuk menyebabkan kekeliruan pada keluarga dia sendiri. Dia tak boleh buat macam tu. Dia kena terus terang, lebih baik cakap benar lebih baik. Siapa di Al-Khadim ni dia orang sebutkan berkenaan masalah bila orang nak masuk Islam, antara nasihat yang diberikan oleh Rasul sini, hafizahullah, dia kata disuruh orang tu untuk maklumkan pada keluarga. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Maklumkan. Pasal ini hak ibu bapa dia kata. Kalau dia kata kita tak ceritakan benda benar, nanti dia salahkan Islam. So cakap terus terang. Sebab kalau dia kata kalau nak tukar agama lain ke, kalau apa benda saya pun, ibu bapa tu kan terima juga. Pasal tak boleh buat apa. Dia kena terima juga. Kita punya kedudukan nak berhenti kerja, nak pergi sekolah, nak sekian, dia tak cakap apa pun. Kenapa boleh tukar agama di sini? Secara asalnya, kalau kita tak faham kat sini, memang diorang akan marah, tapi kemarahan mereka itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak beritahu. Sebab beritahu lebih baik. Terus terang lebih baik daripada kita sembunyi. Itu asas dia. Cuma kalau ikut pada kata-kata suami berisi sebagai suami kan, pada sudut masalah apa contoh macam lelaki tu ada duit. Dia tanya ada duit tak? Dia tak ada sebab dia nak sedekah dan sebagainya. Maka tak apalah. Ini benda tak boleh cakap ada tapi saya nak sedekah. Ayat tak boleh. Walaupun cakap benar. Walaupun cakap benar. Orang perempuan tak suka. Wallahualam. Tapi kita kata benda ni satu benda lah. Yang baru ni pun ada saya dengar perbualan lah. Daripada seorang selebriti benda yang kalau Instagram dan sebagainya kan, Insta famous. Dia datang buat rakaman kat sini. Lepas tu bila dia datang tu sebelum majlis, dia sembang dengan seorang staff kat sini. Dan perbualan sebut dia kata apa? Dia kata sebenarnya perempuan, dia kata kalau lelaki pandai cakap kan, buat apa sekalipun isteri tu boleh terima. Dia kena pandai pujuk. Betul ke salah Allah alam. Perempuan jawab sendiri lah. Pada kadang kita lelaki tu pandai bercakap, manis lidah dia, kahwin 3 pun tak apa. Dia kena pandai untuk memujuk isteri dia. Kalau pandai pujuk, maka dia akan lepas. Wallahu a'lam. Kata akak tersebut. Saya pun tak tahu ya ke tidak. Tapi yang pentingnya sekarang ni tajuk asal dia adalah benda halal tak jadi haram. Kalau anda kata benda tu dibuat, tak boleh dirosakkan. Itu je. Kalau isteri tolak poligami, dia tolak poligami, dia bukan ada kuasa untuk mengharamkan yang halal. Itu je. Tapi dia tak bagi suami poligami sebab si suami tak mampu. Nak poligami atas alasan suami gagal melunaskan tanggungjawab terhadap isteri pertama dan anak-anak sebagai tulas bagi bab nafkah. Sebenarnya kalau suami tu bagi cukup pun tak setuju. Banyak je orang kaya yang saya jumpa nak poligami, bini tak bagi. Mana ada? Even raja-raja pun macam tu. Bini tak pernah setuju. Walaupun cukup tanggungan, dia benda tu tak ada timbul masalah ni. Ini alasan je. Nak tolak poligami kata alasan itu. Sebenarnya sama je. Ketika hari lain pun macam tu juga, makan lebih. Faham tak? So, sedangkan pada Islam, kalau macam tu kita kata kahwin pun tak elok. Sebab kahwin pun nanti akan timbul masalah pukul bini lah. Mungkin jadi masalah lelaki tu abaikan isteri lah. Lelaki tu anai isteri dia. Jadi kita nak kata dosa kahwin. Bukan poligami, kahwin je. From the start to make an argument. Untuk bincang secara just kita lontarkan pendapat. Boleh cakap yang tu. Kita kata tak payah kahwin. Sebab kalau kahwin, entah jadi macam ni, entah jadi macam tu, entah jadi sekian. Kita ambil satu tajuk, mana orang tu kahwin, kemudian suami dia tak elok. Atau kahwin bini tak elok. So patut tak kita kata orang tak usah kahwin?
Ini kena jaga-jaga sikit sebab benda ni memang Allah Ta'ala benarkan, takkan jadi haram kerana kita punya idea. Alasan kita bagi banyak, tapi sebenarnya kalau suami tu adil pun takkan jadi juga. Kalau suami tu adil mana pun takkan nak juga. Hatta isi Nabi sendiri pun cemburu. Cemburu tu pasti ada. Diorang sama-sama dah madu, nak tambah madu pun diorang marah. Macam contoh macam seorang perempuan, nama dia Ibnatul Jaun. Ibnatul Jaun. Jim Waw Nun. Bacaan dia Jaun. John ke Allah Alam. Zaman tu mungkin nama dia. Ala kulihan nama dia macam tu. Bapak dia nama Jaun. So perempuan ni, Nabi akan nikah dengan dia. Kemudian sebelum Nabi jumpa dia dalam bilik, isi-isi Nabi yang lain menasihatkan dia, kalau Nabi datang nanti, cakap a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Okey. So ini diorang kata pada wanita ni, pada perempuan ni, kalau lah kau cakap macam tu, Nabi lagi sayang. Nabi lagi sayang. So sebab itu Nabi masuk bilik kan, bila masuk bilik jumpa dia. Bila Nabi dekat dia, dia terus kata a'udzubillahi minki, sebab pesanan daripada isi Nabi yang lain. Ni tambah madu ni, bukan nak poligami daripada mula. Tengah dipoligamikan, yang dah dipoligami itu boleh tak nak terima madu baru. So diorang kata pada perempuan tersebut, cakaplah a'udzubillahi minki. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. So perempuan tu bila perempuan cakap macam tu, Nabi terus kata apa? Kan Nabi kata laqad aiti azim, kau telah minta perlindungan dengan yang Maha Agung. Dengan azim dengan satu benda besar. Ilhaqi bi ahlik, ikut keluarga kau balik. Nabi suruh dia balik ikut keluarga dia. Nabi suruh ikut keluarga dia balik. So bila kita lihat dekat dalam kisah berkenaan, memang isi Nabi buat macam tu tak akan terima. Macam Sofyan binti Huyai. Bila Aisyah nampak dia melintas, Aisyah kata kalau Nabi nampak perempuan ni mesti Nabi nak jadikan bini. Faham tak? So jadi konsep dia nak faham kat sini. Tajuk berkenaan dengan kata culas nafkah ataupun tak adil dan sebagainya, semua ni akan dijadikan alasan untuk tolak poligami. Tak suka je, tak suka je lah. Tak perlu tak tambah-tambahkan kepada masalah tanggungjawab. Sebab nanti kalau orang kata berkenaan dengan tajuk perkahwinan, tak nak kahwin kenapa? Nanti inilah itulah, pening kepala lah, isteri buat macam inilah, suami buat macam itulah, takut kena pukul lah. Benda tu berlaku. Dalam perkahwinan ada je benda-benda berlaku. Macam tu yang poligami, ada benda berlaku. Tak pernah diburukkan. Tak pernah diburukkan sedemikian. Kita dalam konsep ni dalam masa sama, bila orang berkasih sayang secret lover, tak ada siapa burukkan budak. Terutama dalam masyarakat barat kan. Dia burukkan tajuk ini, tajuk poligami, tapi dia orang tak burukkan berkenaan masalah penzinaan. Tu jaga sikit. Macam orang kita kata tak sukalah, macam orang kafir, cuba highlightkan tajuk jangan kahwin muda. Yang kahwin muda, kahwin awal usia tak elok. Dia timbulkan tajuk macam-macam lah, tak ada pengalaman dan sebagainya. Yang kahwin yang tua pun banyak yang masalah bercerai. Apa masalah dia? So dia highlightkan tu untuk burukkan benda yang agama kata halal. Sedangkan dalam perbuatan ikut agama tadi, apa yang arahan agama atau saran agama tadi, dia ada kebaikan. Contoh macam berkahwin awal usia. Tertutuplah mata dia ataupun keinginan nafsu dia kecuali pada yang halal sahaja. Dia ada tempat halal, maka dia akan pergi pada yang haram. Itu konsep dia, konsep sebenar. Kahwin muda kita. Kerana kata dibiarkan macam tu bergelojak nafsu dia sampai membawa pada penzinaan. Lepas tu kumpulan yang larang kahwin muda, tak pernah pula dia bising pasal zina. Perasan tak? Sising kufur ke, tak kira apa hubungan liberal mana sekalipun, mereka akan bising pasal tadi perkahwinan di awal usia. Mereka sibuk tentang masalah orang tua kahwin orang muda. Tapi dia tak pernah bising berkenaan dengan perkara yang membawa kepada lahir anak zina. Contoh macam pergaulan bebas. Kan berdua-duaan ataupun couple. Couple tak pernah tak bising. Ini kadang-kadang syaitan daripada kalangan manusia, syaitan jin, dua-dua ada. So, bila kita lihat pada sudut ni, kita nampak dengan jelas dia tak suka pada benda yang Islam sarankan. Dan macam tu dalam poligami, dia bukan bawa pada keburukan. Pasal dia halal. Tak suka tajuk lain, macam itu tak suka makan bok ke, tak suka makan belalang ke, tak suka makan macam organ dalaman. Macam organ dalaman binatang macam hati, perut kan. Nabi makan usus kambing. Sahabat tu kata aku bakar untuk Nabi SAW. Dia cerita nak dia bakar untuk Nabi, usus kambing Nabi makan. Nabi wudu, Nabi solat tanpa wudu semula. Cuba kita nak ceritakan organ dalaman Nabi pun makan. If you
cannot makan, tak boleh makan, dan cakap tak makan sudahlah. Saya tak suka. Saya bukan menghalalkan haram, sekian tak suka je. Mengharamkan halal pun tidak. Saya tak minat. Macam kita kalau tak suka makan. Okey, tapi nak memburukkan kata ada penyakit dan sebagainya, you are actually exaggerating lah. Melampau. Macam kes macam ni lah. Alasan suami gagal melandaskan sebagainya. Kalau suami tu apa, kalau dia gagal bagi nafkah ketika kahwin tanpa poligami pun, so tu saya kahwin. Ini problem, kena jaga sikit. Sebab jangan kita membenci satu perkara dan kita cari alasan. Kita tempurkan alasan. Sebab nanti jawapan yang sama akan kena pada benda lain yang patutnya dijalankan agama. Yang agama izinkan, akan rosak semua sekali. Sebab tu sistem dan masyarakat Islam kita tak pernah diburukkan poligami. Tak suka tak ada hal. Tak suka tak ada hal. Macam sering saya sebutkan, saya kata kadang isteri ni, bila suami kahwin lain, dia tak cerai. Dia tak redha suami dia poligami. Tapi suami tak solat, dia okey je. Suami tak solat, kira suami secara Fir'aun lah. Kufur pada Tuhan. Maksudnya Fir'aun tak pukul bini. Fir'aun tak pernah pukul isteri dia. Tapi dalam masa sama dia kufur pada Allah Ta'ala. So seorang perempuan tu redha dapat suami tak solat. Tapi tak redha suami kahwin lain. Kenapa? Tang dua perkara tadi, kenapa tak minta cerai ketika suami tak solat? Kenapa tak minta cerai ketika suami tak solat? Tapi tak cerai pun. Atau suami tu derhaka pada mak bapak, kenapa tak minta cerai? You are staying dengan ahli neraka. Kenapa tak minta cerai? Bila suami tu apa, makan haram ke, kan, apa, rasuah ke, tak minta cerai pun. Tak minta cerai. Bila suami tu kahwin lain, barulah timbul tajuk. Jadi ada kes yang dekat mana lah? Custom ke mana? Ada kes didedahkan tentang tajuk custom ke? Saya rasa custom tak silap. Dekat Pulau Pinang. Kes tajuk dia kahwin lain je. Pecah cerita tentang rasuah dia. Selama dia kahwin, yang isi pertama tu, kan, isi pertama tu okey, redha dia. Tapi bila dia kata suami tu nak kahwin lain dan diceraikan dia punya marah, dia dedahkan habis semua nama pegawai yang ambil rasuah bersama suami dia. Habis semua kena angkut. Kalau saya tanya saya kan, maksudnya ketika mana kes berlaku suami tu makan haram, dia tak pernah bising pun. Tapi bila suami tu kahwin lain, dia menyampah, tu kes tajuk. So sekarang tajuk soalan, dia jadi maksud dia, betul ke alasan tadi suami tak mampu? Betul ke suami tak mampu tu alasan dia? Ataupun ia hanya nafsu semata-mata? Memang kita sikap kita macam tu. Dan bila time benda yang haram betul suami tu buat, tak pernah minta cerai. Bila suami tu buat benda haram, tak solat ke, makan benda haram ke, rasuah, tak minta cerai pun. Cakap bohong banyak, kan mencuri ke, tak pernah pun. Suami tu panggil tak senonoh, tak pernah minta cerai. Tapi bila suami tu kahwin lain, saya minta cerai. Ini jaga-jaga sikit. Kita bimbang perbuatan permintaan kita atau cakap tadi lebih bersifat kepada nafsu semata-mata. Mencari redha diri, bukan redha Allah Ta'ala. Cari redha diri, bukan redha Allah Ta'ala. Itu benda kena jaga-jaga sikit. Sebab tu bab poligami ni benda yang sensitif pada perempuan. Tapi tak sedar sebenarnya ketika dia tak suka tu, apa benda dia tak suka sebenarnya? Apa dia tak suka? Bukan alasan nafkah. Nafkah ni actually apa skema dia panggil. Mana ini alasan skema yang direka-rekakan untuk jadikan benda berkenaan. Kalau sebut itu saja, dia banyak lagi benda alasan lain. Banyak alasan lain Okey. Sambung. Nanti kalau siapa tanya soalan, dia sambung balik. Orang perempuan menyampah tajuk ni, tapi tak apa. Kita agama kita belajar ni bukan terredha kan kepada orang perempuan atau lelaki. Bukan sokong siapa. So kita belajar ni untuk dapat redha Allah Ta'ala. Dan takkan kalau manusia tak suka ke biarkan. Kerana kita pening kepala ada orang ni nak kita cakap benda dia suka je, tak boleh. Yang kena jaga sikit. Sebab jaga-jaga sebab dalam perbuatan kita tu mungkin kita terikut hawa nafsu kita je, bukannya perintah Allah dan Rasul. Dan perkara ni benda halal-halal lah. Haram-haram. Halal itu halal, haram itu haram. Tak boleh kita kata halal jadi haram kerana alasan satu kita terlintas. Nanti kalau tidak yang lain pun yang halal akan jadi itu. Gula jadi haram. So apa lagi? Semua benda yang kita kata benda agama tak pernah haram, jadi haram. Kerana perbuatan kita gabungkan kemudaratan yang terlintas dalam kepala kita untuk jadi tajuk. Okey. Jelas okey baik. Dia kata nak tak aku Nabi kata hadis Imam Ahmad diriwayatkan, dia kata ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati wasyami wassadaqah. Hendak tak aku beritahu kalian dengan apa yang lebih baik, lebih afdal berbanding darjat solat, puasa dan sedekah.
Qalu bala. Mereka kata bahkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bahkan ya. Qala islahu dzatal bain, membaikkan keadaan di antara pihak, di antara orang ramai. Qala wa fasadatul bait hiya al-halikah, hiya al-haliqah. Okey. Sedangkan perosakan hubungan antara orang ramai, antara manusia adalah haliqah, ialah yang mencukur. Haliqah itu berhalaqah, haliqah yang mencukur, ini amalan, merosakkan amalan. Dia bukannya memberi kebaikan, bahkan dia merosakkan akan amalan. Haliqah. Nah, ialah. Macam dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Hiyal haliqah la aqulu tahluku sya'r walakin tahluku din. Ia mencukur, ya aku tak kata ia mencukur akan rambut atau bulu, ia mencukur akan agama. Ia mencukur agama. Agama itu terbuang daripada diri seseorang kalau merosakkan keadaan. Itu utama makcik bawang lah, geng bawang. Tukang api kan. Tukang apa? Tukang sekian. Dia ada, jadi kisah ni kisah jelas. Saya dengar kisah yang berlaku. Apa? Orang mengadu kat kita dengar lah. Sampaikan boykot apa ustaz yang poligami pun ada. Ustaz tu asal tak poligami, ustaz tu poligami. Jadi pula ada kumpulan yang tukang jadi apa? Batu api. Bahkan berhenti tak nak pergi umrah bersama ustaz juga sebagainya. Hanya kerana sebab ustaz tu poligami. Ini semua ustaz tak senonoh sebenarnya. Belajar agama apa? Wallahu alam. Belajar agama apa? Wallahu alam. Saya tak pasti agama apa dia belajar. Agama Islam tak pernah ajar macam tu. Merosak keadaan, lagakan supaya apa perceraian berlaku. Kalau perceraian berlaku, dia happy. Itu salah, sangat salah. Okay? Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi, diriwayatkan ia oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hasanun sahih, hadis hasan sahih, hasan sahih. Okey. Oleh hadza qala, ini Allah firmankan, berkenaan dengan perkara yang dituturkan atau cakapkan, mestilah antara itu atau antara itu. Bukan benda-benda yang berkaitan yang lain. Bukan berkaitan dengan tadi penipuan atau pendustaan ataupun perancangan buruk kepada orang lain. Oleh hadza qala, ini Allah firmankan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dzalika ibtigha'a mardatillah, dan bersifat membuat itu kerana mengharapkan akan redha Allah Taala. Okey. Maksudnya mukhlisan fi dzalika, dia ikhlas pada itu. Mana dia tulus, maksud dia tulus kepada Allah Taala, tulus nakkan ganjaran Allah Taala. Maksud tulus tu maksudnya bukan kosong, tak nak apa-apa. Ikhlas bukan tak nak apa-apa. Dalam agama, ikhlas ini hanya bagi Allah. Bila kita buat tu kerana Allah Ta'ala beri perintah atau larangan atau ganjaran atau hukuman, kita tinggal atau larang tu, kita tinggal atau buat tu kerana itu, maka itulah agama. Itulah ikhlas. Okay. Maksudnya mukhlisan fi dzalika, maknanya tulus. Dalam perkara itu, muhtasiban thawab dzalika indallah, mengharapkan pahala perkara itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Fasawfa nu'tihi ajran azimah, akan pasti berikan dia akan ganjaran yang besar. Ai sawabun jazilan katsiran wasi'ah. Itu ganjaran yang melimpah ruah, yang banyak lagi luas. Okey. Jadi kalau itulah yang dikatakan sebagai apa? Sebagai cara atau jalan yang dikendaki, mana kita berbual, berbicara, mesti itulah tujuan kita. Kemudian Allah firmankan lepas tu, kata-kata Ibnu Katsir, wa qauluhu, dan Allah Taala, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan siapa yang menentang, tidak berpihak kepada Rasul. Dia pilih syakka ni, bila kita potong dua benda, kita belah dua. Kita duduk sebelah, Rasul duduk sebelah. Mana tidak bersama Rasul lah. Dia boleh masuk penentangan. Dia macam ni cakap Kalau Islam ni sepatutnya tak timbul tajuk masalah saya tak ikut Rasul. Nabi buat cerita itu, saya tak nak. Ini bermaksud awak tidak bersama Rasul. Mana ada agama kita ni ajar untuk tak bersama Rasul? Mana ada itu macam saya berkecuali. Rasul macam ni, orang kafir macam ni, saya macam ni. Macam ni apa? Kalau tak bersama Rasul, awak bersama orang kafir. Awak bersama mereka. Dia tak ada orang tu berkecuali daripada Rasul. Dia sama ada bersama Rasul, tidak bersama Rasul. Ini konsep yang kena betulkan balik. Banyak orang kadang menyangka bahawa dia tak bersama Rasul, tapi dia tak menentang Rasul, tapi tak bersama Rasul. Boleh, masih boleh. Tak ada, tak wujud. No such thing. Sebab tu dia kata kat sini kan, sesudah mana nyata kepadanya petunjuk, wa man salaka ghaira tariqi syari'ati allati ja'a biha Rasulullah SAW. Dan mereka menyusui selain jalan syariat yang dibawakan dia oleh Rasulullah SAW. Okey. Fasara fi syakin wa syar'u fi syakin. Maka dia jadi pada satu belah pihak, syarak pada satu pihak yang lain.
Macam kaedah lah, kaedah kita mendekati diri Allah Ta'ala. Nabi tunjuk macam ni, kita ikut cara lain, cara tarikat ke, cara ilmu makrifat ke, hakikat ke sebagainya. Sesamalah, kita mentah Rasul lah. Siapa kata kita bersama Rasul? Macam mana ada jalan lain selain jalan Muhammad SAW? Mana mungkin ada jalan lain selain jalan Muhammad SAW? Dekat sini maksud dia berada di belah pihak yang lain ni tak pernah diizinkan oleh agama. Tadi kata saya berkecuali. Apa lagi kalau dia bersama dengan orang kafir, contoh macam saya ada artikel tu. Seorang doktor perubatan yang dia ikut tarikat sufi ni sampailah sekali dia mengakui atau memperakui Guru Nanak lah, Sai Baba dan sebagainya sebagai orang-orang Hindu punya pengamal yoga tu sebagai guru lain dia dan kerohanian. Termasuk Ishan Kabani, Nazim Haqqani sebagainya. Bila tak bersama Rasul tak wujud, tak ada wujud jalan lain selain jalan Rasul bawa. Once kita kata boleh ikut jalan lain, ni masalah. Di belah pihak yang lain. Wadhalika an ambil minhu, dan itu adalah daripada sengaja. Kalau tak sengaja, Allah Ta'ala mungkin maafkan. Sengaja dia cek jalan selain jalan Rasul, ini masalah. Ba'da ma zaharul haq, telah menyata pada kebenaran. Dia tanya dia, Rasul sentuhan dia. Ada keraguan? Tak ada. Tapi bila kita kata Rasul buat ke sini, kita lari ke arah lain. Ini kan jalan agama. Terutama dalam konsep masalah ibadah, akidah. Apa Nabi percaya, Nabi beriman. Nabi suruh kita imani, Nabi suruh kita percaya, atau Nabi larang kita percaya. Itu kita kena ikut, kena follow. Demikian juga masalah ibadat dekat diri Allah Ta'ala, tak boleh kita cari jalan lain selain jalan Muhammad SAW. Apa doa Nabi amalkan, kita duduk bersama pihak yang lain. Kenapa? Mana boleh kita buat satu site yang baru? Mana boleh kita buat satu pihak yang baru? Pasal ini syakpau kita belah dua, satu duduk sini, satu duduk sini. Macam syakal qamar kan, belah bulan. Okey. Jadi maksudnya bila kita terbelah, maksudnya satu pihak ke sini, dan orang yang ikut satu pihak lagi, dia tak boleh kata dia boleh selamat kerana apa? Kerana dia tak ikut Rasul. Okey. Wa tabayyan lahu wa tadalahu, dan apa terang pada dia dan juga apa nyata kepada dia. Terang dan nyata. Nyata zahir kepada dia kebenaran, nyata terang dan juga nyata. Tak boleh dia lari. Memang dia tahu bahawa ikut Nabi ini adalah wajib. Maka dia tak boleh lari daripada itu. Wa qaula ta'ala firman lepas tu, wa may yattabi' ghayra sabil, min, dan ikuti jalan selain jalan orang beriman. Ini maksud dia, ini mulazamah lah, berlaziman dengan sifat yang pertama. Pasal kalau kita ikut jalan selain jalan Rasul, kita tinggal jalan orang beriman. Itu maksud dia. Walakin qad takunul mukhalafatu li nasi syari'. Tapi kadang-kadang boleh jadi pengertian ikut selain jalan orang beriman ni bercanggahan terhadap nasyarak. Wa qad takunu lima ajma'at 'alaihi ummatul Muhammadiyah, ataupun kadang-kadang boleh jadi penentangan tersebut atau ikut jalan orang beriman itu adalah dengan menyanggahi nasyarak ataupun terhadap apa yang telah jadi, terjadi dengan terhadap apa yang disepakati ke atas umat Muhammad SAW. Mana start dengan para sahabat, kesepakatan mereka. Apa orang kemudian buat tak boleh batalkan apa orang dahulu dah sepakat. Macam solat 5 waktu disepakati sejak zaman Nabi dan para sahabat lagi. Maka tak boleh kita kata timbul daripada kita sebab ada pengertian yang baru. Tak boleh. Sebab itu yang kita kata yang dipegang oleh para sahabat. Sebab tu ijma' macam Imam Syafi'i amalkan. Ijma' tu memulai para sahabat. Bila para sahabat ijma' tak boleh kita datang dengan idea lain. Fima ulima ittifaquhum alaihi taqiqa. Pada apa yang diketahui kesepakatan mereka padanya telah terrealisasi sebenar-benar. Fa innahu qad dominat lahum ismatu fi ijtima'ihim al-khata'. Dan sungguh telah dijamin untuk mereka, untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemaksuman pada perhimpunan mereka daripada perhimpunan mereka daripada kesalahan. Mana Allah Taala Nabi sabdakan. Nabi kata la tajim ummati ala khata'. Dengan berhimpun umatku di atas kesalahan. Jadi maksudkan itu adalah para sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Tashrifan lahum wa ta'ziman li nabiyihim. Kerana apa? Pemuliaan untuk mereka dan juga pengagungan bagi Nabi mereka. Sebab mereka ikut Nabi. Para sahabat ikut Nabi total. Bukan sikit-sikit. Maka dia kata warad ahadithu sahihatun. Yang telah datang hadis-hadis yang sahih. Kathir itu yang banyak fi dzalika tentang itu. Macam sebutlah. Dia kata la tajim ummati ala khata'. Okey. Okey. Dia kata dzalika tentang itu. Qad dzakarna minha tarfan salihan fi kitab ahadits usul. Dia kata kita sebutkan satu bahagian yang baik daripadanya dalam kitab hadis usul. Nombor 3. Kita hadis usul ni kita tak tahu.
Okay, kita laisa indana ilmu bihi, kata Syekh Ahmad Syakir tak tahu. Ibnu Katsir kata ni hadis mana satu? Ai kitab huwa, kitab mereka ia. Walam najid lahu dzikran fi syai'in min al-maraji' dan tak disebut untuknya sebutan pada satu pun daripada rujukan. Oleh Hafiz Ibnu Katsir kitabun saghir, dan untuk ahli Ibnu Katsir ni ada satu kitab kecil fi tahrij ahli mukhtasar Ibnu Hajib. Ya dalam dalam dia mengeluarkan buat takhrij, buat perujukan semula hadis-hadis kitab Mukhtasar Ibn Hajib ismu Tuhfatul Talib. Tuhfatul Talib pembukaan bagi penuntut. Wa indi nushatun musawwaratun min maktutin minhu. Dan di sisi saya kata Syekh Ahmad Syakir ada satu nuskah gambar daripada manuskrip daripadanya. Wa ma'zunuhu yushiru ilaihi. Saya tak rasa beliau isyaratkan pada kisah ni, pada hadis ni, pada buku ni. Lianna ma dzakara fihi an mas'ati la yazidu an nisbi safatin tawassit. Tapi kerana apa yang disebut dalamnya daripada persoalan tak lebih daripada separuh muka surat yang sederhana. Muka 7 dan 8 kata. Dan zahir ni dia kata zahirnya bahawa kitab hadis usul ni adalah kitab lain yang lebih besar. Allah Allah. Tapi ni hanya kitab yang hilang. Ada kitab tapi hilang. Kathir disebut tapi tak dapat dijumpai. Okay. Jadi maksudnya memang ada hadiah yang datang. Kemudian dia kata wa minal ulama man da'a tawaturi, man da'a tawatura maknaha. Okey. Dia kata ada para ulama yang mendakwa bahawa mutawatir makna dia. Mana hadis-hadis yang datang yang soal ini mutawatir makna. Maksud dia kalikan pada lafaz dia tak serupa tapi keseluruhan dia maksud dia sama. Mutawatir makna. Misalnya hadis mutawatir ni yang setara macam Quran daripada segi dia punya periwayatan. Ada dua bentuk. Satu bentuk yang mutawatir lafaz. Lafaz dia memang sebiji. Ada yang mutawatir makna macam Nabi angkat tangan kita berdoa. Mutawatir. Cuma masalah dia bukan occasion yang sama. Ada occasion Nabi angkat, ada occasion Nabi tak angkat. Dia pernah mengangkat tangan, ya. Memang kita pasti Nabi telah angkat tangan dan berdoa. Bahkan hadis Nabi pun disebut benda yang sama. Tapi kita kata dari segi masalah satu hadis saja tak. Nabi ada angkat, ada tak angkat. Tapi pada tadi angkat itu sendiri je mutawatir. Tapi angkat pada setempat saja tak mutawatir. Okey. Walladhi awwala alaihi Syafi'i, yang ia adalah kembali kepada Imam Syafi'i. Fil ihtijaj ala kaunil ijma' hujjatun. Pada keadaan berhujah. Imam Syafi'i kembali pada maksud tersebut yang kita sebut ni. Wa yatabi qawla ini mengikuti jalan saya yang beriman. Fil ihtijaj ala kaunil ijma' hujjah. Pada berhujah ke atas keadaan ijma' itu adalah hujah. Tahrumu mukhalafatuhu hadhil ayatil karimati. Yang haram menyanggahi ijma' itu tahrum mengharamkan mukhalafatahu. Mukhalafah menyanggah ijma' itu ayat yang mulia ini. Ini ba'da tarawih wa fikril tawil, sesudah mana kita perlahan-lahan dan juga pemikiran panjang. Kita renung betul dia. Okey. Ini masalah yang kita kata banyak orang tak dapat nak pegang. Bila kita kata ikut manhaj para sahabat, ikut cara para sahabat. Bahkan memang disebutkan berkenaan dengan jalan orang beriman tu mula-mula sekali adalah para sahabat. Orang lepas mereka tak boleh datangkan dengan sebarang tajuk baru. Dia tak boleh datangkan dengan idea kononnya kalau sehingga tak ada talib. Dia mesti datangkan dengan maksud yang sama seperti para sahabat maksudkan. Terutama pada perkara yang mereka sepakati. Benda mereka tak sepakati, maka kita kata ada ruang terbuka untuk ijtihad. Tapi pada apa mereka sepakat tak boleh ada langsung sebarang penyanggahan ataupun membuat jalan lain. Maksudnya ini jalan para sahabat, ini jalan kami. Kalau kita faham macam ni, semua kumpulan tarikat semua keluar. Semua yang mengadakan jalan baru, tabligh ke, kan Qadariyah ke, Qadiri ke, Ahmadi ke, sebutlah nama saya pun Syabandi ke, semua sekali adalah jalan bertentangan jalan para sahabat. Para sahabat tak buat. Sebab itu dikatakan kenapa Imam Syafi'i sebut tentang masalah ijma'. Dan memang kata Ibn Katsir, dia kata setelah kita perlahan-lahan perhatian yang pemikiran panjang, wa huwa min ahsani istinbatat wa aqwaha. Bahkan ia di antara sebaik-baik pengeluaran hukum, istinbat hukum dan juga yang paling kuat. Bahkan wa in kana ba'dhum faristashkala ba'da zalika wa stab'adat dalatu minha ala zalika. Dan sekalipun sebahagian mereka sebagian para ulama, sebagian mereka iman tadi boleh muskilan pada itu dan juga jauh menghadap jauh pendalilan dengannya di atas itu. Ada yang bertolak tapi still kata Ibn Katsir apa Imam Syafi'i letakkan dia sangat kuat.
Nolak ijma'. Pasal kita balik pada asal, kalau kita buka pintu ni, lain pun kita buang. Once kita kata ada boleh masuk yang lain, dan kita tak apa yang lain pada agama. Sebab tu kenapa jalan orang beriman ni, yang mula-mula sekali orang beriman dimaksudkan tu adalah para sahabat. Sebab tu kenapa Allah letakkan satu guideline kat sini. Kalau kita kata ikut jalan orang beriman. Kalau ketika zaman Abbasiyah tu, majoriti manusia ketika tu Mu'tazilah. So katakan kita kata itu jalan betul. Kena jaga sikit sebab kadang-kadang pemerhatian tak betul menyebabkan kita suka hati kita untuk masukkan dalam agama apa yang tidak. Dan bahkan pintu ni kalau kita buka, kita kata ada, boleh dan semua benda masuk. Kalau istilah dia ni lah, macam kita kata buka pintu tu, anjing babi masuk dalam rumah. Macam tu agama. Bila kita buka pintu yang macam ni, kita kata boleh, kita canggah atau tak bersama dengan Rasul, dan dia akan terbuka luas. Benda yang kita mampu tak ada lain. Kita pilih salah satu di antara amalan Rasul suruhkan. Macam kita kata, dahulukan kata-kata atau perbuatan. Itu tak ada masalah. Tapi yang kita masukkan sebenarnya adalah benda-benda berkaitan dengan tajuk masalah. Kita dah tahu mereka ada satu jalan saja. Tak daripada Tuhan cara apa, solat cara macam ni. Kita kata itu yang diorang punya, ini kami punya. Habis. Pada sudut ini, semua ajaran tarikat yang ada di Malaysia ni, atau di dunia ni, semua gagal. Sebab mereka tak bersama dengan apa yang para sahabat Allah Ta'ala anhum lakukan. Mereka ikut jalan bukan jalan yang sama seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal diorang telah dimasukkan dengan al-mu'minin. Orang beriman. Siapa mereka? Orang ni. Bukan orang zombie. Kalau kita letak kepada kumpulan lain, kita tak ada guideline. Pasal kumpulan ni baru wujud. Yang mula ada ketika zaman Nabi hidup dulu, ketika turunnya Al-Quran adalah para sahabat. So diorang lah orang yang dimaksudkan. Walihada kerana ni, kerana maksud dia kalau benda tu macam tu, mana wajib. Ikut berada di tangan Rasul tak boleh. Ikut jalan orang selain para sahabat yang beriman tak boleh. Maka dia kata walihada tawa'adallahu ala dzalika biqaulihi, kerana itu menjanjikan beri amaran Allah Taala di atas itu dengan firman-Nya. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada mana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dia seburuk-buruk tempat kembali. Idza salaka hadha at-tariq jazainahu ala dzalika. Apabila dia menyusuri jalan berkenaan, kami balas dia di atas itu. Menunjukkan bahawa ikut Rasul tu, bersama Rasul, bersama dengan orang beriman adalah wajib. Sebab tu kalau tidak, takkan Allah Ta'ala nak masukkan neraka jahannam. Kita boleh. Maksudnya Allah Ta'ala beliau kami palingkan dia kepada mana dia berpaling, bi annuh sinaha, itu dengan kami mengelokkan ia fi sadrihi, dan dada dia. Dia rasa bagus benda tu. Terutama bid'ah kan. Ini paling problem. Wa nuzayyinaha lahu, dan kami akan hias ia untuk orang tersebut. Siapa-siapa yang berpaling dari Rasul, tak bersama Rasul, ikut jalan selain orang beriman, kami palingkan benar dia berpaling. Sampaikan amalan buruk dia tak elok, dilihat cantik. Lihat cantik. Ini kenapa? Istidrajan lahu, sebagai istidraj untuk dia. Kama qala ta'ala, dalam difirmankan ayat lain, surah Saf ayat surah Qalam ayat 44, Allah nantikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Maka biarkanlah aku Muhammad dengan sesiapa yang mendustakan dengan cerita ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan pasti istidraj mereka daripada keadaan mereka tak sedari. Dia akan mereka kekal dalam keadaan kufur tu sampai mati. Dan Allah nyatakan surah Saf ayat ke-5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Mereka selewengkan hati mereka. Allah firmankan surah Al-An'am ayat 110, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, akan biarkan mereka dalam kesesatan mereka teraba-raba. Dan kat sini Allah jadikan waja'al, jadi pertama Allah jadikan nuslihi ma nuwallihi ma tawalla tu, kami biarkan dia terus ikut apa yang salah. Okey. Wa ja'alan nara masirahu fil akhirah, akan jadikan neraka sebagai tempat kembali dia di akhirat. Bi anna man kharaja anil huda, dan siapa yang keluar daripada petunjuk, lam yakul lahu tariqun illa ilan nar, jadi untuk berjalan kecuali kepada neraka. Yaumul qiyamah, pada kiamat nanti. Kama qala, macam firmankan dalam surah As-Saffat ayat ke-22 23, Allah kan uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum ma kanu ya'budun min dunillah wa ma kanu ya'budun min dunillah fahdum ila siratil jahim. Okey, ini ada tak ada orang keluar dari jalan yang jalan kebenaran,
ikut jalan kesesatan, maka itu keadaan dia. Allah Ta'ala firmankan, "Wasyurul ladzina zalamu", himpunkanlah orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan orang pasangan-pasangan mereka, orang yang serupa amalan macam mereka, wa ma kanu ya'budun, apa mereka sembah min dunillah selain Allah Ta'ala, fahduhum, pandulah mereka ila siratil jahim, kepada jalan neraka, jalan jahim. Ya. As-Saffat ayat 22-23. Maka yang tekan dalam surah Al-Kahfi ayat 53, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha, dan melihatlah orang-orang yang bersalah akan neraka, lalu mereka yakin mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Okey, dijatuh ke dalamnya, walam yajidu anha masrifa, dan mereka dapat selain daripadanya, selain daripada neraka tu tempat beralih. Ini yang jelas ya. Allah Ta'ala nyatakan itulah keadaan mereka. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Kulah poligami tak puas hati. Okey, ada soalan? Macam tak ada, Ustaz. Ada ya? Tak ada. Tadi pun tak ada. Apa yang poligami ni tak ada sambungan. Habis dah. Kok lawan tahu? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Yelah, saya bukanlah nak kasar kan sebenarnya, tapi cerita dia apa nama benda-benda ni kita kena perhatikan balik, sebab kadang-kadang kita ni terlalu ikut nafsu. Benda yang halal dalam agama kita kata tak boleh, itu kena sikit. So memang kita kata dalam kedudukan bersama Rasul ni adalah penting, dan para sahabat Nabi SAW adalah kumpulan pertama yang mendapat akan kedudukan tersebut. Tak boleh kita silap Sebab tu kalau kita ikutkan kepada idea, you can have any idea. Tapi bila tajuk agama, akidah, ibadah, akhlak, dan tak boleh kita ikut kecuali Rasulullah SAW dan jalan para sahabat Allah Ta'ala anhum. Mereka lah tuntutan agama, tuntutan Allah Ta'ala untuk kita contohi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Baik, tak ada. Kalau tak ada, tak apalah, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Kita ambil 2 ayat dua ayat ni. Dan kita kata ayat pertama tu berkenaan dengan tajuk masalah kata-kata kita manusia ni tak ada guna, tak ada kebaikan kecuali ia adalah dalam bentuk yang untuk dikehendaki oleh agama. Dia padan dengan hadis Nabi kata, man kana billahi bil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman Allah dan akhirat, hendaklah dia kata kebaikan ataupun dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi memang tak patut dia ada. Masalah saya, isteri tak bagi sebab dia cemburu. Doakan diredha ya Ustaz. Itu pandai sendiri. Pandai sendiri. Bukan kerja saya. Doakan. Kan? Benda tu pandailah. Janganlah minta apa yang mintakan doa benda macam tu. Sebab kadang-kadang kita jangan lupa, ada benda Allah Ta'ala tak bagi. Benda tersebut memang tak patut kita buat. Erti kata lain, contoh kata nak kereta besar, kereta mahal. Kita tak tahu sebenarnya kita dapat kereta mahal tu, road tax dia mahal gila. Saya pernah tengok ada satu dalam dekat ni pautan ke yang dia tunjukkan road tax orang, kereta ada Bentley ke kereta apa entah, Rolls Royce ke, tak pasti. Tapi dia punya road tax tu 6 bulan 50,000, 6 bulan 50,000. Road tax dia 6 bulan 50,000. So kadang-kadang orang biasa suka nakkan benda macam tu. Dia tak tahu maintenance benda tu mahal. Kadang-kadang bila orang tersebut bila sibukkan macam kes poligami lah. Kalau nak poligami kan, dia buat cara betul, maklumkan isteri dia, buat secara gentleman dan sebagainya, tak ada hal. Kan? Tapi kalau andai kata dia buat sorok-sorok sebagainya, ialah satu benda yang kita kata kes dia tak kuat lah. Dia bukan seorang yang layak untuk mempoligami pun sebenarnya bila macam tu. Pasal bila dia start sorok tu, dia tak ada power, dia bukan ketua. Maksud dia bukan ketua keluarga. Dia mesti seorang yang mempunyai sikap yang tegas. Kalau dia kata macam orang Arab kan, bila satu benda mungkin daripada orang Arab atau dia punya keadaan tadi, dia tak nak dia kisah apa. Tapi kasar sikit lah dari sudut tu. Pada orang Islam kita, orang Melayu kita, dia lembut. Bila macam bini nangis dia tak ni lah. Orang Arab bini nangis dia tak sibuk kan. Dia pujuk-pujuk tapi dia takkan ikut cakap. Itu beza lah keadaan tu. Jadi tapi dalam masa yang sama kan, bila kita kata contoh macam benda tertentu, bila kita nak satu benda, nak terima, kita kena faham sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi.
Sebab benda tu mungkin kita dapat, dia merosakkan kita pun ada. Sebab tu jangan kita sentiasa merasakan benda tu patut kita dapat. Kalau Allah Ta'ala mudahkan dia lah. Kalau tak mudahkan tu kita relax lah. Bukan rezeki kita lah. Tak payah runsing. Tidak perlu runsing. Untuk perlukan doa didoakan untuk dapat kahwin lain. Kahwin baru. Tak payah. Tak perlu minta doa. Pasal balik pada asal, berdoa sendiri silakan. Minta orang minta supaya kita berjaya untuk kahwin. Pasal benda tu baik. Sebab balik pada asal kehendak kita, kemahuan kita yang kita suka, tak semestinya benda tersebut akan menjadi kebaikan pada diri kita. So yang tahu baik atau buruk hanya Allah Ta'ala. Sebab tu kalau bila kita minta Allah Ta'ala kebaikan dunia akhirat, dapat benda buruk pun kita Allah Ta'ala yang atur, dapat benda baik pun kita Allah Ta'ala yang berikan. Tak ada siapa yang nakkan keburukan. Tapi Allah Ta'ala aturkan, Allah Ta'ala maha bijaksana. Tak bagi pun dia sayang. Bukan bagi dia sayang. Tak bagi pun dia sayang. Itu yang patut difahami oleh seseorang yang menginginkan suatu perkara daripada Allah Ta'ala. Minta doa, fikir balik. Sebab kadang-kadang kita minta benda yang tak mampu kita tanggung. Contohnya kereta mahal, tayar sebiji 1,000. 4 biji 4,000. Tayar rim 19, sebiji 1,000. Mencapai itu. Macam kalau macam ingat kereta Camry tu. Saya tengok betul saya pakai. Sebiji tayar ada 600. Kalau kita tukar 44, 2,400. Kita jadi tukar tayar di bawah 1,000. 500 pun dapat. Ke 800 pun dapat 4 biji tayar. Tapi kalau kereta mahal ni lain. So basically kalau kita faham di situ, kita tak sepatutnya minta benda bukan. Kita kalau Allah Ta'ala bagi kita bertanggungjawab. Izinkan kita bertanggungjawab. Tapi kalau tak ada daripada Allah Ta'ala sebarang izinan dan tak diberikan, jangan runsingkan diri kita dengan benda tersebut. Jangan runsingkan diri kita benda tersebut. Patutnya kita relax je. Tak dapat pun kita Allah Ta'ala sayang. Ada sambungan ustaz. Tapi kalau awal-awal ustaz dah judge saya, dia mengatakan itu hanya alasan semata-mata nak menolak poligami, maka saya stop je lah. Saya bukan judge. Saya beritahu benda tersebut sebagai majority. Sama lah macam tadi, macam bila orang tu burukkan poligami, itu judgement mental juga. Kenapa bila saya sebut benda tersebut, saya kata benda berkenaan, saya jadi judgmental. Kenapa bila cadangan orang yang soal kata macam tu, tak judgmental? Bila diletak ada siap-siap, kalau ini. Kenapa tak jadi dia judgmental, saya jadi judgmental? Betul tak? Sama je. Sebab tu kita tak boleh nak dalam agama ni nak letak macam tu. Demi Allah saya tak pernah nolak syariat, saya faham. Siapa nak menolak perkara yang telah disyariatkan dalam agama, saya faham. Saya bertanya soalan di atas akan melihat berapa situasi isteri yang zalimi, itu saja. Kenapa tak lihat juga situasi isteri yang dapat kebaikan? Kenapa tak lihat yang tu? Saya sendiri kakak saya 3 orang poligami. Tak ada masalah pun. Tak pernah jadikan tajuk untuk rosakkan agama pun. Memang ada tak redha ke, ataupun bahkan isteri kakak saya jadi isteri kedua pun ada. 2 orang. Pakai isteri pertama macam almarhum bapa saya tu, bila kakak saya ada ustaz seorang tu nak pinang kakak saya. Dan dia ada isteri. Bapa saya suruh isteri pertama tu datang pinang. Boleh bagi. Isteri pertama datang pinang. Baru diserahkan dia nak. Jika tak ada. Dia takkan bagi. So pasal dia tahu pasal kahwinan banyak ni memang akan timbul tajuk cemburu dan sebagainya. Dan saya alhamdulillah yang kakak saya tu kan, dengan keluarga isteri pertama tu sampai sekarang kami baik. Ya anak-anak isteri pertama tu panggil saya pak cik dan sebagainya, dan diorang masih kita pergi rumah tersebut masih lagi baik. Sebab starting point dia permulaan pertama tu. Bila nak mula perkahwinan tadi, almarhum bapa saya suruh isteri pertama tu datang pinang sendiri, datang merisik kat rumah. Kakak saya waktu tu masaklah makanan dan sebagainya. Sebab di sekolah saya tengok ada orang datang rumah sebagainya kan. Tapi isteri pertama tu datang sendiri. Oh lah betul. Ini gentleman dipanggil. Kita yang mana keluarga yang kita kata nak ada poligami sebagainya kan. Kalau dia kata suruh isteri tu datang, ya, baru timbul tajuk. Bukan masalah kita kata menentang syariat. Kalau nak ceritakan benda yang baik, banyak. Baik banyak. Kakak saya seorang dia kematian suami kemudian jadi isteri kedua. Dia dan betul isteri pertama tu meninggal. Dia hubungan dengan anak-anak isteri pertama tu baik. Tak timbul tajuk pun. So basic dia seperti ni. Yang berjaya banyak. Baik. Kenapa yang buruk kita timbulkan? Kalau kita sebut macam tu, banyak benda buruk kita keluarkan atas perkahwinan semata-mata. Even just the marriage saja pun akan timbul tajuk. Saya tak judge akak yang tanya soalan, saya sebut nama
Saya tak cakap. Pasal soalan akak pada saya private. Ya. Tak ada orang tahu. Tapi saya jelaskan balik. Jangan kita berat sebelah. Sebab tu saya kata, orang perempuan, saya ulang lagi, saya kata orang perempuan tak minta cerai kalau suami tu tak solat. Tapi bila suami tu kahwin lain, kiamat dunia. Kenapa? Itu salah kenapa? Jangan jadikan alasan. Itu je. Tak suka cakap tak suka, it's okay. You don't like it, it's okay. Tapi untuk sampai cari alasan, konon kisah ni, kisah tu, kisah sekian. Yang berjaya banyak, kenapa tak jadikan berjaya sebagai tajuk? Macam kes perkahwin muda lah. Kahwin muda, tahu kahwin muda? Kahwin pada umur usia muda. Memang ada yang gagal, tak nafikan. Tapi yang berjaya ramai. Kahwin ketika belajar pun sama juga. Memang ada yang gagal, tapi yang berjaya ramai. So kenapa kita jadikan yang tak berjaya sebagai ukuran kita? To say there's risk, ada risiko. Semua benda ada risiko. Kita bawa kereta, motor keluar harian, ada risiko. Saya datang kelas kan keluar untuk datang ke office sebagainya. Risiko di jalan raya tu dilanggar oleh orang, kereta keluar tukar lane tak betul. Dia bukan maksud kita kena berhenti daripada menggunakan kenderaan. Lori langgar kereta orang banyak. Memang jadi kes tu, tapi bukan itu alasan untuk kita mengatakan bahawa satu benda tak elok. Faham tak? So dia kalau kata saya buat judgement saya judge akak. Akak kena tengok akak judge hukum tadi sama aje. Relax kan. Tak suka saya faham. Tak ada siapa suka dipoligami kan. Tapi atas dasar tak suka sendiri je privately. To make an excuse kan, cari alasan, cari juga poligami yang berjaya. Bersepah dia. Percentage. Sebab tu para sahabat Nabi sendiri SAW. Nabi sendiri SAW lepas daripada baginda, para sahabat baginda SAW. Boleh dikatakan amat jarang yang kahwin satu saja. Boleh kata semua kahwin dua atau tiga sebagainya. Dan menunjukkan bahawa benda itu bukanlah alasan untuk kita kata rosak. Bahkan mereka dengan perkahwinan tadi elok je menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Tak ada sibuk pun jadi gagal. So kegagalan bukan di situ. Person can be tak elok. Manusia tu boleh tak elok. Tak kahwin pun tak elok, kahwin pun tak elok, ada perangai. Tapi bukan itu alasan kita menafikan satu benda yang telah jelas daripada agama, tak ada sebarang masalah. Jangan cari masalah untuk nafikan benda tersebut. Itu je. Okay. Judgement tak. Saya kata macam sama lah. Macam mana kita cakap pada orang, benda tu kena pada diri kita balik. Akhirnya pada kita balik. Saya ingat dari sekali dulu. Benda ni tapi sekarang dah online, orang tak nampak. Dalam kelas pernah jadi kes. Ada seorang akak tak puas hati dengan saya. Sebab tajuk yang sama. Dia bila tajuk poligami ni kan, bila saya sebut kan, lepas tu dia kata macam saya memalukan dia. Dia boleh terang-terangan bagi alasan itu dan kena bersedia lah. To make an argument kan. Do you want your teacher, ustaz awak, guru awak mengalah depan awak untuk kerana awak ada idea yang bagus dan sebagainya? Macam mana awak nak kata macam mana kalau kata kita berhujah orang tunduk kita bagus. Kalau kita berhujah orang patahkan balik, kita kata bahawa orang tersebut memalukanlah, tidak hormat pendapat opini orang lain lah sebagainya. Tak kena lah. Itu silap. Dalam agama bukan macam tu. Nak argue boleh, tapi jangan bila kita argue dan argument tu patah balik pada diri kita rasa macam alamak tak nak ni lah, tak usah nak mengajuk, mengada. Ni pasal soalan ni turun datang pada saya nampak nama penulis. Tapi saya tak ada timbul tajuk tak cari orang sebut. Yang pentingnya kita kena faham. Jangan cari alasan atau timbulkan excuses untuk sokong pendapat kita, dan excuse kita tadi kalau kita patah balik pada benda lain, kita pun tak akan kena semula. Maksud tak usah. Itu je. Tak suka cakap tak suka je. Kenapa tak suka? Dah habis cerita. Yang kita kata cari alasan. Cari alasan dan akan keluarlah macam-macam perkara. Baik. Sorry pada akak yang tanya soalan tu, saya minta maaf. Jangan mengajuk. Boleh bertekak dengan saya tapi jangan koyak. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.